Okay guys, Assalamualaikum. Sekarang saya nak unboxing satu collector item saya keluarkan daripada simpanan, iaitu Davidoff lighter collection Davidoff lighter. Okay, ini item dia. Saya beli tahun 2015 tahun 2015 dan 2021, so 6 tahun lepas lah, dah 6 tahun dalam simpanan saya. Dia special dia bunyinya. Kan bila orang pakai ni, bila kat hotel ke apa kan, bila buka je satu hotel dengar ting, orang tahulah DuPont dia punya factory adalah DuPont. Okay, tu lighter. So complete, ada dia punya card ni dia punya dipanggil identity card lah. Macam kita ada IC kan, dia identity card. Kita beli kat mana, siri number dia apa. Okay, Davidoff Davidoff, resip pembelian ada resip pembelian dekat sini, tapi dah kabur, tapi masih nampak lah. Harga dia 6,100 tahun 2015 dulu. Dan ini adalah dia punya manual book. Okey, apa yang saya nak share dekat sini adalah kenapa ada orang sanggup beli lighter, hanya satu lighter yang berharga 6,000, sedangkan lighter kita boleh beli dengan harga 50 sen. Kalau beli dekat Eco, kedai RM2 tu, RM2 10 sen boleh dapat 4 lighter. So average bukan 50 sen satu kan. Ataupun average RM1 tu boleh dapat lah banyak pilihan. RM1 satu lighter, banyak pilihan kita boleh dapat. Tapi kenapa ada orang sanggup beli lighter yang berharga RM6,000, RM10,000, RM20,000, RM30,000 pun ada. Lighter ni dia tak ada harga shilling. Dia tak ada harga shilling. Ada sampai ratusan ribu pun ada. Bagaimana mungkin dia punya body tu adalah emas. Lepas tu dah ada diamond ke, ada bahan yang mahal lah, diamond, emas ataupun batu permata yang dia letakkan pada lighter. So lighter kita tak boleh kata yang paling mahal yang mana, tak ada. So dia daripada masa ke semasa tu akan ada pengeluar, akan buat special item, collector item, harga yang unlimited. Terpulang pada dipanggil demand and supply. Jadi alasan saya kenapa beli barang-barang macam ni, so kita kalau time kita ada duit, kita alhamdulillah rezeki murah, kita jangan 100% simpan dalam bentuk cash. Kenapa? Sebab cash ni kita akan guna bila bisnes kita drop, kita akan guna. So mungkin cash akan habis 100%. Yang pertama. Yang kedua, atau kita putus pendapatan, so kita akan terus guna cash kita tu. So dia tak ada break, dia panggil. So sampai habis is habis. So you akan jadi papa kedana, kerana harta lain you tak ada. So yang kedua, simpanan selain daripada cash, apa yang sepatutnya adalah kita simpan dalam bentuk emas. Emas. Jadi emas ni pun sama, nombor 2 selepas cash. Bila cash dah habis, kita akan cairkan emas, gadai ataupun jual. Itu dipanggil kategori kedua. Pertama, cash dah pakai habis, so kita akan guna emas. Emas. So ketiga dipanggil luxury item. Luxury item ni macam ni lah, lighter ke, you ada beli, ataupun Rolex you ada beli, ataupun apa-apa dipanggil luxury item yang bukan emas. Luxury item yang bukan emas, seperti LV brand, LV item, Rolex, apa lagi yang branded, yang mahal, itu dipanggil luxury item. Dan dia jangka hayat dia panjang, boleh katakan whole life, jangka hayat dia, dan dia ada nilai, dia ada value. Semakin lama dia akan ada nilai collector item pula. Jadi bila kita ada 3 kategori macam ni, ada cash, ada barang kemas, emas dan luxury item. Bila waktu kita susah, cash dah habis, mungkin barang kemas dah habis, sekurang-kurangnya kita ada lagi luxury item yang bantu kita waktu kita betul-betul susah. Waktu kita betul-betul susah. So memang kalau kira harga beli, harga jual, waktu kita susah kita jual, mungkin rugi. Ini bukan bab niaga nak untung kan, bukan bab niaga, tapi sekurang-kurangnya ada talian hayat. Walaupun dulu you beli RM10,000, sekarang you dapat jual hanya RM4,000, sekurang-kurangnya masa you beli RM10,000 tu, masa tu duit you macam air hujan. RM10,000 tu macam RM1,000 je pada you pada masa tu. Tapi waktu you susah, barang yang you beli RM10,000 dulu, sekarang you dapat jual hanya RM4,000, tapi nilai RM4,000 pada masa you susah tu seolah-olah RM40,000. Jadi kita kena tengok dia panggil valuation semasa, value semasa untuk diri you, keperluan diri you, kesusahan diri you. Jadi RM4,000 you dapat waktu you susah, sama macam nilai dia seolah RM40,000 waktu you senang.
Jadi kalau kita tengok nilai macam tu, nilai appreciate dia, dulu 10,000 je you beli, tapi hari ni nilai dia macam 40,000. So bermakna you dah gandakan dari segi nilai keperluan you pada masa you susah, walaupun you hanya dapat 4,000. Jadi kita kena ukur dari sudut yang macam tu. Bukannya dulu beli 10,000, sekarang jual 4,000, rugi 6,000. Bodoh lah kan, rugi lah. Okey, kalau tengok dari segi number macam tu, betul, memang rugi, memang rugi. Tapi kalau 10,000 you tak beli luxury item ni, mungkin duit tu dah lama habis, dah lama habis lah. Jadi hari ni waktu you betul-betul susah, tak ada benda lagi yang you boleh cairkan, dan you betul-betul dah miskin dan papa kedana. Bila miskin dan papa kedana, you nak dapat pertolongan untuk you nak pick back, apa orang kata, up balik tu susah. Tapi untuk orang nak bantu you makan, minum, pakai mungkin ada. You declare naik bendera putih ke apa ke, mungkin bantuan amal, bantuan daripada NGO akan sampai. Tapi dia orang hanya bantu untuk you hidup saja, bukan untuk you bangkit. Untuk you bangkit, you perlu ada something, orang kata dana you sendiri, capital you sendiri, sebagai modal untuk you bangkit. Jadi itulah perkongsian saya kepada sesiapa di luar sana. Kalau you tengah murah rezeki tu, you kena channel, pelbagaikan channel you. Yang penting you tahu apa yang you buat. Jangan terpengaruh sangat dengan pendapat orang awam. Orang awam kadang-kadang dia tak faham. Dia tak faham. Dia belum sampai lagi pada peringkat tu, maka dia takkan faham apa yang sepatutnya seseorang pada peringkat itu lakukan. Ini satu sharing, satu sharing. So alhamdulillah, tindakan apa yang saya buat dulu, mungkin hari ni kalau saya perlukan, so sekurang-kurangnya saya ada dipanggil collector item yang dapat bantu dalam keadaan kita benar-benar memerlukan. So sekian, thank you very much, bye bye.